Okey, selain daripada lift, okey, pergerakan, okey, pergerakan kereta di sebuah jalan raya. Okey. Contoh ni highway. Okey. Contohlah. Okey. So ada kereta sini sebiji. Okey. Maksudnya pergerakan dia pun boleh mewakili positif atau negatif. Kalau dia bergerak ke kanan, positif. Kalau dia bergerak ke kiri, negatif. Kiri kanan. Okey. Macam tadi lift atas, bawah, positif. Okey. Kalau ke bawah, negatif kan? Okey. Atas positif, bawah negatif. Okey. Baik. Laut. Pernah pergi laut? Tak pernah pergi laut. Pernah pergi dulu. Okey. Laut juga kita boleh anggap dia sebagai laut juga kita boleh anggap dia sebagai kosong. Okey, macam ground floor tadi. Okey. Macam contoh ni ada kapal kan, sampan ke kapal ke. Okey. Kosong. Kalau dalam laut itu makin ke bawah tu, maksudnya bawah ni semua negatif. Bawah paras laut. Atas ni, atas pada laut, pada air laut ni positif. Contohnya apa? Ikan-ikan semua duduk bawah sini kan? So maksudnya negatif lah. Atas ni contoh burung ke, helikopter ke, kapal terbang ke. Ada ke ikan terbang sini? Tak ada kan? Okay. So apa yang ada atas laut ni semua positif. Apa yang ada di bawah laut, dalam air laut tu semua negatif. Okey, itu contoh pada. Baik. Okey, itu integer. Faham dah integer kan? Okey. Boleh tengok dalam buku teks tu ada baca macam contoh. Okey. Okey. Kemudian kita tengok mengenal dan memerihal integer. Okey, ini dah terangkan tadi. Okey, dah terangkan tadi apa itu integer. Integer ialah semua nombor bulat. Nombor bulat tu maksudnya dia tak ada pecahan dan perpuluhan. Okey, so integer ialah semua nombor bulat. Okey, tak kisah ada positif ke, tak ada number, tak ada simbol positif ke, ataupun dia ada simbol negatif ke. Okey, dia merupakan integer. So senang je nak tahu, nak kenal integer. Yang penting nombor tu bukan pecahan dan bukan perpuluhan. Nombor apa-apa pun tak kisah, 1000 ke, negatif 200 ke. Okey, itu kita ambil dia sebagai integer. Okey. Okey, dah tahu dah apa tu nombor positif, dah tahu dah apa itu nombor negatif, dah tahu dah apa itu integer. Okey. Sekarang kita tengok kandungan yang seterusnya ialah mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. Okey, maksudnya sini kita nak letak integer pada garis nombor. Okey, apa itu garis nombor? Okey, padam dulu. Apa tu garis nombor? Garis nombor ini ialah kamu kena ambil pembaris, buat satu straight line. Okey, cikgu tak ada pembaris. Okey, apa cikgu buat satu straight line, kamu anggaplah ini straight line. Okey, so dalam straight line ini kita nak wakilkan integer, nak letak nombor-nombor integer di atas garis nombor ni. Okey, selalunya garis nombor ni dia punya
jarak dia mesti lebih kurang sama. Bukan lebih kurang, mesti sama lah. Okey. Betul. Ada satu garis. Kemudian buatlah dia punya tanda ni. Kalau dalam buku matematik senang, buku kotak. Okey, guna 2 kotak ke buat garis. Guna 2 kotak buat garis. Okey. Baik. Macam mana kita nak wakilkan integer? Okey. Kita bina garis lurus dulu. Tengah-tengah kita letak kosong. Kosong ini maksud dia, kalau dalam integer dia macam normal. Dia tak negatif, dia tak positif. Okey, dia duduk di tengah-tengah. Okey. So ini tengah-tengah dia. Sebelah kanan ini semua ialah integer positif. Sebelah kiri ini semua ialah integer negatif. Okey, katakan saya ambil sini 1. Lepas kosong 1. Boleh tak ambil sini integer negatif 1.1? Boleh, sebab itu bukan integer. Okey, kita nak ambil integer saja. Okey. 1. Lepas 1 apa? 2, 3, 4, 5. Contoh. Itu cara susun. Bukan 0, 10, 9, 8 kita balik. Itu tak ikut syarat. Okey. Selepas kosong 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey. So makin ke kanan, semakin besar nilai nombor itu. Okey. Semakin ke kiri, semakin kecil nilai nombor itu. Okey. Apa nombor sebelah kosong ni? Negatif 1. Okey. Dia berlawanan dengan ni. Okey. Tak boleh letak negatif 100. Okey. So negatif 1, lepas itu negatif 2. Negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Okey. So bila kita tengok pattern sini, makin ke kiri makin kecil nilainya. Ini nilai kecil pada sorry. Yang ini nilai dia lebih kecil pada ini. Okey. Negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Jangan tengok kalau 3 dengan 2, 3 lagi besar, salah. Okey. Yang ini memang betul, 3 lebih besar pada 2. Okey. Sebab apa? 3 berada lebih kanan dari 2. Siapa yang duduk sebelah kiri, dia lebih kecil. Siapa duduk di sebelah kanan, dia lebih besar. Okey. Baik, itu macam mana kita nak wakilkan nombor-nombor integer dalam garis nombor. Nak letak integer macam mana. Okey. So, kesimpulan sini yang sebelah kanan lebih besar dari sebelah kiri. Okey, contohnya. Saya ambil nombor 5 dengan nombor 1. Siapa lagi besar sini? 5. Okey. 5 lebih besar dari 1. Guna simbol ini. Ini namanya simbol lebih besar. Okey. Kalau saya letak 1 pula di sini, 5 di sini, saya tak boleh lagi pakai simbol ini. Okey. Saya kena pakai simbol lebih kecil. Dia terbalik. Lebih kecil dia mulut dia ada 1 di sini. Lebih besar mulut dia ada 2 sini. Contoh. Okey. 5 lebih besar dari 1. 1 lebih kecil dari 5. Okey. Baik. Ambil contoh lain pula. Kalau ambil negatif 4 dengan negatif 1. Okey. Siapa lah? Okey, negatif 4 ni lebih besar dari negatif 1 ke? Negatif 4 ni lebih kecil dari negatif 1? Lebih kecil.
Lebih kecil. Sebab apa negatif 4 lebih kecil dari negatif 1? Sebab dia negatif. Sebab dia lebih kiri dari negatif 1 ni. Dia duduk sebelah kiri, ni sebelah kanan. Siapa duduk sebelah kiri, dia lebih kecil. Kan? Okey. Itu macam mana nak kenal siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Okey. Contoh lain, 4 dengan negatif 4. Lebih besar. 4 dengan negatif 4. 4 lebih besar. Sebab 4 duduk di sebelah kanan. Ini duduk di sebelah kiri. Ini kecil lah, ini besar. Okey. Nak senang tengok, kalau ada satu positif, satu negatif, sudah tentunya positif itu lebih besar. Okey. Contohkan kita terbalikkan nombor ni. Negatif 5 dengan 5. Siapa kecil sini? Negatif 5. Negatif 5 lebih kecil. Pada sebelah sini negatif 5. 5 sebelah kanan. Dia jadi ini lebih kecil. Guna simbol lebih kecil. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, senang je kan? Macam mana nak letak nombor? Okey. Macam mana nak kenal siapa lebih besar, siapa lebih kecil, integer dia. Okey. So siapa yang terletak di sebelah kanan, dia lebih besar siapa yang terletak di sebelah kiri. Okey. Baik. Kemudian kita tengok membanding dan menyusun integer. Okey. Kita ambil dulu satu soalan, kemudian kita bincang macam mana kita nak susun. Susun integer ni ada dua cara. Yang pertama, susun menaik. Yang kedua, susun menurun. Susun menaik maksud dia kita susun dari kecil ke besar. Kalau susun menurun, dari besar ke kecil. Okey. Membanding dan menyusun. Membanding dan menyusun. Okey. Yang ni muka surat berapa? Muka teks. Membanding dan menyusun. Ya. Membanding dan menyusun. Muka surat 6. Okey, dalam muka surat 6 ada. Okey, kalau kamu ada buku teks digital, tengok pada muka surat 6. Okey, buku teks digital boleh kamu download dalam online. Okey, type saja. Okey, tak pun nanti saya akan bagi link dah. Baik. Membanding dan menyusun. Kita tengok dulu satu contoh di sini. Mungkin contoh ni ada dalam buku teks tu. Ada negatif 3, 4, sama tak? 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1. Okey, ada kan? Ada. Okey. So, yang ini dia suruh kita banding dan susun. Banding maksudnya kita nak tengok siapa besar, siapa kecil. Okey. Kemudian dah tahu siapa besar, siapa kecil, kita susun. Baik. Untuk permulaan, kita janganlah terus susun. Okey. Okey, di sini soalan ni nanti kita akan susun secara tertib menaik. Satu lagi, tertib menurun. Menaik maksudnya susun dari kecil sampai besar. Menurun maksudnya kita daripada besar sampai kecil. Okey. Baik. Untuk permulaan, takut nanti kamu silap buat. Okey. So di sini dia bagi ada integer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 integer. Okey. Buat permulaan kamu
buat 2 kotak. Okey. Apa fungsi kotak ni? Untuk susun. Untuk kita kelaskan. Kelaskan. Okey. Mana yang positif, mana yang negatif. Mana yang integer positif, mana yang integer negatif. Baik. Sekarang kita kumpulkan yang di sebelah kiri ini integer negatif dulu. Nak kenal integer negatif, dia mesti ada simbol apa? Negatif. Ini simbol negatif. Ini ialah Negatif. negatif. So ini integer negatif. Letak sini satu. Ini Positif. positif. Letak sebelah kanan sini. Ini Positif. positif. Kalau tak ada simbol, positif. Okey. Ini integer negatif. Ini integer positif. Okey. Negatif 5. Negatif. Integer negatif. 6. Positif. Positif. Sebelah kanan sini. Kosong. Positif. Dia dalam positif juga. Dan letak kosong tengah pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Negatif 1. Integer negatif. Okey. So kita dah tahu dalam integer kotak yang negatif ini ada 3 integer negatif. Dalam kotak yang positif ini ada 4 integer Positif. positif. Okey. So, kalau kita nak susun tertib menaik. Okey, kita susun dari kecil ke Besar. besar. Okey. So, kalau yang kita buat tadi itu garis nombor. 1 2 3 4 5 6. Sini ada berapa tadi? Berapa ini? 7 kan? 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Okey, tak kisahlah saiz dia macam mana. Okey. Baik. Dalam kita tengok yang paling kecil dulu. Okey. Dalam ketiga-tiga ni, siapa yang paling kecil nilai dia? Negatif 5. Negatif 5. Okey. Sebab tadi kalau kita buat tadi kan kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Tengok, negatif 5 paling kiri sekali. Negatif 3 ada dekat sini. Negatif 1 dia makin ke kanan. Okey. So siapa paling kecil dia duduk sebelah kiri sekali. Okey. So sini adalah paling kecil. So ni negatif 5. Habis. Negatif. Kemudian negatif 3 dulu kan negatif 1 sini. Negatif 3. Negatif 3. Habis. Kemudian negatif 1. 1. Sini apa? Kosong. Kosong. Sebab tu kosong sepatutnya ada sini. Okey. Kosong sini. Lepas kosong apa yang seterusnya? 2. Okey, jangan tulis 1 sebab dalam ni tak ada soalan 1. Tak ada nombor 1 kan? Okey, kita pilih yang ada saja. Okey, 2. Lepas 2 apa? 4, 6. Tu susunan dalam garis garis nombor. Baru kita susun menaik. Macam mana kita nak susun menaik? Kita ambil nombor paling kiri sekali sampai ke sebelah kanan. Negatif 5, negatif 3. Okey, tolong sambung. Negatif 1, kosong. Sama macam garis nombor kan? Kalau tertib menaik. Okey. Okey. Kemudian tertib menurun. Tertib menurun kita susun terbalik. Okey. Susun dia terbalik. Ambil start dari ini 6. Okey. 6 4 2 0 dan seterusnya. Sampailah ke nilai yang paling kecil. Okey. Okey, good. Okey, duduk. Baik. So kita tahu dah. Okey, macam mana nak membanding dan menyusun sesuatu integer. Okey. Okey, first kali kita kumpulkan dulu integer negatif dalam satu kotak dan kemudian kumpulkan integer positif dalam satu kotak.
Kemudian kita buat garis nombor. Okey. Kita susun dulu, ambil nilai yang paling kecil. Ini untuk permulaan je. Bila kamu sudah mahir, okey, tak perlu lagi ada kotak-kotak ni. Okey. Faham? Okey. So, untuk hari ini setakat ini sahaja. Okey. Nanti kamu bila ada buku teks ke ataupun ada buku digital teks ataupun kamu ada beli buku latihan di luar, okey, buku rujukan, boleh cuba soalan-soalan yang ada. Okey, untuk sampai setakat ini saja. Sampai membanding dan menyusun. Okey, sekian untuk hari Khamis ini. Kita bersiap. Tadi berapa? Tak sampai sejam kan? Okey. So ada masa lagi kamu cuba buat latihan. Okey. Baik, terima kasih.